Saya anggap dia macam bapak saya. Macam mana secara logiknya orang nak kata saya suka dekat dia. Oh my god. Nak jadikan cerita, saya pun kena jujur lah. Saya bukan penerbit eksekutif tu. Kemarin kita ada bersama-sama dengan ramai rakan-rakan media pergi menonton satu tayangan gala filem baru Victoria Secret, arahan A.R. Badul. Dan pada ketika itu kita ada temu bual bersama A.R. Badul. Terkeluarlah cerita gosip panas yang mengatakan bahawasanya A.R. Badul dah kahwin. Ya tak benar lah bagi pihak abang. Tidak benar lah. Mungkin dia boleh cari orang lagi baik daripada saya lah. Ada kahwin baru. Jadi pada ketika itu jugalah A.R. Badul menafikan. Namun tak sampai sehari kemudian, girlfriend ataupun isteri baru A.R. Badul tersebut meninggalkan komen yang mengatakan bahawasanya kenapa benda ni keluar. Marah di Instagramnya, mengatakan bahawasanya dia telah ditipu ataupun ada pihak daripada filem Victoria Secret itu yang telah menipu dia, sehingga cerita itu terkeluar. Malu katanya. Sekarang bersama dengan Annie Arifin. Annie, sebelum kita nak mulakan pasal cerita itulah, bila kita dah tengok semua sekali, kita tak tahu jugalah kronologi dia macam mana. Tapi soalan yang pertama saya sebenarnya, ketika tayangan Victoria Secret tersebut, Annie tak ada awal-awalnya. Tiba-tiba yang keluar-keluar je, Annie marah-marah. So, ada kena-mengena tak kenapa Annie tak ada ketika tayangan tersebut? Sebab ramai pelakon tak ada sebenarnya, kecuali 2 orang. Okey, sebenarnya saya tak ada di situ bukan sebab marah ke apa, tak. Saya balik kampung. Bapak saya tak sihat. Okey, dan saya dapat call pun last minute sehari sebelum program tu lah. Mana 13, 12 hari bulan saya balik. Jadi saya tak ada pilihan. Jadi saya memang rasa serba salah sebenarnya sebab yalah itu kerja yang sangat penting kan. Lagi sehari dia nak keluar dekat pawagam penting. Mungkin bapak saya, tapi saya fikir bapak saya lagi penting kot kan. Jadi saya terpaksa balik. Okey, itulah sebabnya saya tak hadir pada malam gala tu. Malam gala tersebut yang kita nampak ada Rupi, semua ada. Puan Gegau lah. Itu semua saya ada info. Termasuk pengarah. Saya dah bagi tahu diorang, saya dah invite diorang daripada awal, semua kawan-kawan kan. Saya bagi tahu okey bagi suruh pergi semua lah. Cakap okey tak apalah dia pergi. Namun ramai juga yang tak adalah sebenarnya malam tu. Kiranya siap pelakon, macam pelakon saya ramai juga kan. Jadi masing-masing bukan ada urusan, termasuk ini sebagai pelakon utama tak ada sebab ayah tak sihat lah. Betul. Sebenarnya. Jadi bila tayangan tu keluar, pihak media ada temu bual bersama dengan pengarah lah. Sebab dia seorang yang tinggal ketika itu. Jadi keluarlah cerita yang mengatakan bahawasanya adalah kabar angin. Yang ditanyakan bahawasanya Annie adalah isteri mudanya. Ataupun girlfriendnya, begitulah dari nikahi. A.R. Badul nafikan berita tersebut dan semalam berita tu panas jugalah keluar di media sosial yang mengatakan A.R. Badul kahwin dengan Annie. A.R. Badul dah nafikan. Tapi tak lama selepas tu tiba-tiba Annie buat statement dekat Instagram macam marah-marah mengatakan kenapa cerita itu dikeluarkan. Kenapa Richard, penerbit juga dalam filem tersebut tidak melarang itu. Apa cerita sebenarnya? Sebab yalah A.R. Badul nafikan. Tapi you marah. Okey. Sebenarnya sejujurnya lah saya cakap dah benda ni pun lalang dah terjadi. Saya tak nak orang kata sana kata sini, tapi saya kena jujurlah bercakap sebab benda dah jadi. Sebenarnya benda ni dah dirancang. Okey, dirancang. Sebenarnya Richard pernah merancang untuk buat gosip macam ni lama dah, 2-3 bulan lepas lagi pun dia duk bercakap ni konon nak buat saya skandal dengan Badul untuk melariskan filem Victoria Secret ni lah. Okey, saya tak tahu, mungkin dia saya tanya dia kenapa perlu buat macam tu. Saya tak setuju langsung. Saya mati-mati saya tak setuju dan saya marah. Saya cakap kalau buat juga saya akan saman. Sebab itu melibatkan maruah saya, keluarga. Saya ada anak, saya ada keluarga, saya ada bapa, saya ada saudara mara lagi. Apa saya nak menjawab? Saya marah. So dalam masa sama Badul pun tak setuju sebenarnya. Badul pun cakap yalah tak payahlah, saya pun ni buat macam tu, saya pun ada family, it's okay. So dia berjanji, Richard Ang ni berjanji kepada saya, kepada semua, tidak akan sesekali buat story yang kami tak suka ni lah. Macam sekarang lah cerita yang tengah war-war ni, naik nikah kahwin. Asalnya kata skandal je, tetapi saya tengok lagi teruk ni, nikah kahwin pula kan. So saya of course saya terkejut sebab daripada awal perancangan skandal. Okey, konon Annie Arifin skandal dengan dia. Saja nak buat gosip. Tiba-tiba 14 hari bulan saya tengok nikah kahwin terus. Lagi hebat. So itu yang buat saya marahlah. Siapa tak marah kan, terkejut, tak ada information, tiba-tiba buat, lepas tu perjanjian tidak akan buat tapi kau buat.
semua tu perjanjian rancangan nak kata nak buat skandal ni, nak buat cerita ni berlaku selepas filem siap ataupun sebelum filem tu siap lagi? Dah siap dah filem. Dah siap. Maksudnya 3 bulan lalu tu dah siap. Maknanya filem ni actually dah tahun lepas lagi, dah setahun. Okay. Lepas tu dah siap-siap lepas tu dah siap dalam orang kata 2-3 bulan ni lah, dekat-dekat nak keluar ni lah dia duk plan. Rancangan dia. Tapi kami semua tak setuju. Saya tak setuju, Badul pun tak setuju. Dan memang pernah bersemuka, orang kata enam mata tu memang ada lah. Badul ada sekali berbincang yang ni perancangan tak setuju, kita tukar benda lain lah. Dan dia berjanji, dia kata okey, kalau tak setuju tak apa, dia akan bagi tahu wartawan dan wartawan akan dengar cakap dia, tak ada masalah untuk cakap hal-hal kita bekerja. Jangan bercerita pasal tu lah. Not peribadi, langsung tak akan masuk perjanjian. Dia cakap okey, kita hanya cakap pasal kerja, macam mana kita syuting, happy, pelakon Badul banyak bagi ilmu pada saya, like that lah, macam tu je lah hal-hal kerja. Itu yang saya terkejut bila 14 hari bulan tu keluar portal nikah kahwin terus. Termasuk kami lah. Yelah. Sebab kita ada kat situ. Yes, saya sangat-sangat terkejut. Bukan saya saja, keluarga saya. Sebab masa tu saya dekat kampung. Keluarga, saudara mara semua sangat terkejut. Dan saya rasa ini adalah sangat efektif lah untuk kami semua. Memalukan. Mengganggu juga lah. Memalu dengan fitnah yang sengaja dibuat untuk melariskan filem dia. So dekat sini Annie memang menafikan lah ada hubungan, sebab Badul sini dah menafikan, kata memang tak ada apa-apa. Macam Annie sini pun memang menafikan jugalah, tiada kat sini lah dia kena nafikan daripada depan lah. Nafi, of betul course, nafi. Tak ada Okay, kahwin ke, skandal ke apa tak ada. Secara logiknya lah, kalau orang semua kenal saya, even awak pun tak kenal tapi pernah tengok lah kat IG ke apa, secara logik lah, dia 73 tahun. Saya dah 40 tahun. Saya pun dah tua tapi tidaklah setua dia. Okey. Takkanlah saya nak dekat dia. Takkanlah dia taste saya. Itu sajalah kita jawab kata. Jawab dulu. Ya ke tidak sekarang? Tak Tidak. Okay. Tidak sama sekali. Sebab apa? Bila kes ni viral, jangan kata saya, bapak saya kat kampung pun terkejut. Dia tua lagi pada aku ni. Dia tu. Tapi saya bila masa pula dia nikahkan awak ya? Sebab wali saya masih hidup. Wali saya pun terkejut. Tapi saya explain lah, bapak saya pun okey. Dia orang faham situasi sebab saya seorang artis kan. Saya cakap lah, biasalah berlakon, buat gosip dan filem nak keluar macam tu lah. Saya tak nak keruhkan keadaan. Walaupun sebenarnya dalam hati saya geram lah kan. Tapi saya cuba selesaikan untuk keluarga. Side tu saya bercakap macam tu lah. Saya cakap ini hanya lakonan lah, hal-hal sebelum berlakon. kita lebih mendalam lah, sebab antara perkara ni kita dapat topik tu, walaupun ada setengah media tak tahu pun cerita ni, tapi memang ada di TikTok. Contohnya gambar you bersama dengan AR Badul, bercerita-cerita, buat konten lah sebenarnya. Dan itu, adakah itu sebahagian daripada promosi awak ataupun kerana anda bekerja bersama, kita buat konten? Itu apa pula sebenarnya di TikTok tu? Okey, kalau you all tengok kat TikTok I pun, tak ada pun kata I ni menggedik peluk macam orang kata couple ke apa, tak ada kan. Tak ada sikit pun tak ada. I tahu kebanyakan kita buat semua berkenaan promosi filem dan berkenaan kerja. Okey, setiap apa yang kita buat tu mesti konten dia berkenaan kerja. Mungkin itu ini hal-hal kerja. Tak ada yang orang kata couple lebih-lebih kan, tak ada. Kadang orang tanya pun kita jawab. Okey, macam orang kata saya anak dia, ya saya mengaku anak didik dia. Anak didik sebab saya berlakon dengan dia banyak ajar saya, dia bagi ilmu itu ini biasalah orang tua kan. Dia banyak ilmu. Saya orang baru, saya tak tahu ni, saya tanya. Dia banyak mengajar juga dalam keadaan kita syuting tu. Itu je lah. Okay. Jadi itu dah selesai, kita dah faham. Tapi bila you buat komen sebegini contohnya kan, tak rasa risau ke yang akan mengganggu filem tu sendiri? Negatif. Ada orang mungkin akan mengatakan, nombor satu, kata ini sambunglah ni. Sambung saja nak bagi panas, saja supaya orang nak tengok filem. Tapi ada juga bila kita tengok komen yang begitu sekali sampai buat laporan polis. Saya dengar cerita buat laporan polis hari ni kan. Sebentar lagi kita cerita pasal laporan polis tersebut. Sampai buat begitu sekali, nampak dah macam serius pula. Tak rasa macam nak sabotaj filem sendiri ke? Kalau tidak, saya nampak semalam atas tu penerbit eksekutif nama Annie juga sebenarnya kan. Ini yang saya tunggu-tunggu ni, penerbit eksekutif. Okeylah. Secara jujurnya sebab benda ni dah terjadi dan benda ni dia sendiri yang nak jadikan cerita. Saya pun kena jujur lah. Saya bukan penerbit eksekutif tu. Jawatan saya semasa syuting Victoria's Secret, saya assistant PM.
Saya penolong kepada PM. Jauh tu biasa tu. Jauh sangat. Sangat jauh. Okey, saya penolong itu pun kerana PM tu budak baru, tak pandai. Dan saya pula kawan-kawan macam Man, Cik Mat, saya yang mana saya tolong dealkan bahagian artis sahaja. Itu saja saya tolong. Saya tolong. Lepas tu adalah saya tolong dekat set kerja-kerja sikit sebab kita assistant kan. Okey, sebab saya pun baru nak belajar dalam bidang orang kata produksi. di sebalik tabir lah. Jadi kerjaya saya dalam Victoria's Secret hanya assistant production, PM dan artis lah, pelakon utama. Itu saja dua. Macam mana boleh sampai atas penerbit? Itulah saya pun terkejut sebab okey, cerita pasal executive producer ni, okey betul. Richard Ang ni dia pernah offer kepada saya. Dia kata dia nak letak saya sebagai executive producer, tetapi saya argue. Saya pernah cakap dengan dia, tak payah. Buat apa? Saya tak nak title, saya tak nak nama. Buat apa orang pandang aku kaya, aku bukan ada duit pun. Yes, kan selalu penerbit mesti kaya kan? Ya Allah, saya cakap macam tu. Saya kata tak perlu Richard. Dia cakap tak apalah nak bagi orang nampak. Tak perlu, saya tak nak. Saya cakap, saya nak orang kenal siapa saya seadanya saya. Orang kenal kita pergi sana, kau cakap executive producer, nampak biasa, betul tak? Mulut orang zaman sekarang netizen, kita tak boleh tutup. Faham? Kan kita tak boleh menipu. Ini bukan zaman 80-an, bukan zaman 70-an. Kita dah 2023, kita kena berfikiran matang. Nak menipu orang macam tak payah. Saya dah argue benda tu daripada awal. Lepas tu dia cakap okeylah dia tak letak. Lepas tu baru-baru ni pun, sebelum ni pun saya pesan tak payahlah letak. Saya cakap jangan tulis saya sebagai artis saja. Lepas tu saya ada nampak lah orang duk ripu-ripu masih nama saya Ani Arifin producer. Saya pernah naikkan dekat IG story saya, saya mengaku di situ saya Ani Arifin dalam filem ni lah Victoria's Secret ni bukan sebagai executive producer, saya hanya assistant PM. Saya tulis dekat situ. So maknanya Ani tak bersetuju lah sebenarnya sampai sekarang. Saya tak bersetuju dari dulu sampai sekarang tak bersetuju. Tak setuju, tak mau. Saya tak mau title tu. Tapi sebelum kata kejadian ni berlaku lah, sebelum ada peristiwa faham ni, Ani tak kisah sangat lah ke macam mana? Tak setuju tapi orang kata tak setuju tapi tidaklah orang kata terlalu membangkang. Cuma bila dia ada cakap macam tu, saya tetap argue. Saya cakap tak payah. Saya cakap elok-elok tak payahlah. Saya cakap macam tu. Saya kata lah buat apa? Orang tahu aku sebagai artis saja. Executive producer orang tahu mesti kau ini kan. Saya tak mau. Tapi saya tak sangka dia tetap letak. Dia tetap letak sampai malam gala tu lah saya pun tak tahu apa terjadi kat masih sana. Itulah saya terkejut bila ada yang orang bertanya, awak cakap saya dah cakap ke hari tu buang. Lepas tu masuk lagi cerita yang pasal saya dengan Badur ni pun saya hari tu janji tak nak buat juga. Tu saya kata saya bukan nak memburukkan filem ni ke apa. Bagi saya simple. Kalau dia sebagai producer, dia tahu kekuatan filem dia, dia tahu dia yakin dengan kerjaya dia yakin dengan produk dia tak akan takut. Dan dia tak akan berani buat gosip-gosip murahan yang sampai kau mencemarkan maruah orang. Umpama sekarang dia mencemarkan maruah saya. Betul. Itu yang saya maksudkan. Tak perlu kita melariskan dagangan kita dengan kita menghancurkan orang punya maruah. Bagi saya macam tu. Tapi sekarang ni bukanlah niat Annie sendiri untuk buat sabotaj ke apa, sebab adalah pihak yang katakan bahawasanya mungkin Annie dah tahu cerita tu macam mana. Annie tak nak, kalau boleh tak nak dikaitkan dengan cerita tu. Jadi Annie buat benda begini macam daripada awal memang Annie tak puas hati. Akhirnya jadi begini. Okey, saya tak puas hati sebab 14 hari bulan saya tengok cerita saya keluar. Gosip tu, Badur nikahi Ani Arifin, itu yang saya tak puas hati. Movie tu Annie tak kisah. Movie tak ada masalah. Sebagai seorang pelakon dah buat. Yes. Tetap Annie sebab akan. tu saya bertahan cerita ni dah setahun lebih. Tapi saya masih bersama dengan dia. Orang kata masih menunggu sampai filem ni keluar. Saya masih bersabar walaupun biasalah dalam kita teamwork ada saja benda yang kadang itu ini perangai macam-macam. So saya bersabar kerana saya tahu tanggungjawab saya. Saya kena habiskan saya sebagai pelakon utama. Tetapi kita nak buat macam mana kerja Allah, tiba-tiba 12 hari bulan bapak saya sakit, bapak saya call, saya terpaksa balik. Jadi bukan sebab nak menjauhkan diri daripada filem ini, sebab lah ada yang mengatakan bahawa filem ni kurang berkesan di Pawagam. Bukan sebab nak menjauhkan diri bukan sebagai seorang pelakon di belakang filem. Bagi saya seorang pelakon, saya tetap menjalankan tanggungjawab saya sebagai pelakon dan sehingga habislah. Okey, kalau saya, bagi saya walaupun saya dah berlakon lama, saya tak popular, saya tak famous, tapi saya tidak adalah orang kata sejarah hitam yang pergi syuting tak habis ke apa ke, semua tinggal set kan. Saya rasa tak ada lagi. Buru-burukan filem tanpa sebab, tak ada drama tanpa sebab. Yes. Saya, apa masalah pun saya tetap habiskan.
Even though kita ada masalah apa dekat set, biasalah kadang producer ke director ke artis sama artis bergaduh whatever, kita tetap habiskan, kita tetap profesional. Tapi cuma bila saya tak ada tu kerana bapak saya tak sihat. Macam saya cakap tadi, saya pun ada bukti saya balik kampung semua kan. Ya, betul. Itu je lah, tak ada apa bab-bab tak suka pada filem tu bukan. Okey, kalau kata saya tak suka, apa benefit saya? Yang untung dia. Betul tak? Saya tak ada apa. Yang untung dia. Betul. Saya tak ada masalah, tak ada apa. Kalau saya, orang kata kalau kata saya nak boycott ke, nak tak suka ke, apa benefit saya dapat? Dapat keuntung tu kat saya. Nama company bukan nama saya, walaupun dia kata executive producer, dalam company bukan saya, orang lain. Faham. Itu cerita dia. Kita kena berfikir secara logik akal kita. Kalau aku nak berdengki dengan kau untuk apa? Bukan label saya. Dia lebih atas pada saya. Jadi berita yang dikeluarkan yang menggunakan gosip panas tersebut lah yang membuatkan Annie tak puas hati. Dan saya dengar semalam masa kita ada dalam bagian telefon yang sampai ayahnya pun tiba-tiba resah di kampung lah. Betul. Jadi hari ni ada berkata baru je buat laporan polis sebentar tadi. So apa dalam laporan tersebut? Apa yang dibuat sebenarnya? Apa yang sebenarnya dicari oleh Annie? Okey, bab report tu saya kena buat lah. Sebab itu untuk cover report kan. Untuk cover report, defend diri kita. Kita tak tahu apa lagi terjadi lepas ni. Sebab cerita ni pun tanpa pengetahuan saya. Okey, tanpa pengetahuan saya, tanpa berbincang tu ada. Tetapi saya tetap tak izinkan kalau ikut perbincangan tu. Tetapi dia tetap buat. Jadi di sini saya rasa dia sengaja melakukan dengan niat, wallahualam tidak tahu kenapa. Tapi benda yang dia dah tahu kita tak suka tapi dia buat. So kenapa? So saya rasa diri saya difitnah dan sengaja dimalukan dengan niat mungkin untuk melariskan filem ke apa, wallahualam saya tak tahu. Macam saya cakap tadi, kalau ikut daripada perbincangan, memang dia tahu saya tidak izinkan. Dan sepatutnya apa yang dibuat dalam perbincangan tersebut? Apa yang sepatutnya Richard buat? Okey, kalau ikut perbincangan yang dipersetujui bersama semua dan Richard sendiri cakap kita hanya cakap bab-bab syuting. Semasa syuting, kita syuting baik, elok, seronok bekerjasama, apa tragedi-tragedi itu sikit-sikit. Dalam bahasa untuk orang biasa mungkin mengawal selia temu bual tersebut agar cerita ni tak keluar lah untuk kita orang yang kurang faham sikit lah. Itu betul apa yang saya cakap tu So maknanya meminta tolong kalau boleh benda-benda gosip panas tak perlu nak disebar. Betul. Kalau ikut saya dah pesan, banyak kali saya pesan. Saya tak nak buat gosip peribadi untuk promosi filem macam ni. Saya tak nak, saya cakap. Sebab kita ada family, betul tak? Benda ni macam dia tak fikir sebenarnya. Sebab dia mungkin dia selfish, dia fikir dia untung. Filem dia laris. Yes, betul. Faham. Tetapi kau jangan sampai guna maruah orang. Dan saya tak pernah setuju. Okey, lain dia macam awak cakap, saya adalah wartawan lain cakap, I kena terima sebab artis memang banyak gosip. Yes, I terima. Kalau you all buat macam you all nampak I keluar dengan dia, you all nampak itu hari nampak benda yang fake orang nampak, you all buat gosip, I can accept. Tetapi I tak pernah keluar dengan dia berdua, just gambar dekat TikTok dan tiba-tiba kes nikah kahwin. Tak kepelik kan? Benda yang tu tak kena dengan kita punya sejarah live hidup kita. So saya tahu ini adalah memang planning perancangan dia lah. That's why saya kata di sini memang ini plan dia. Perjanjian dia kata dia akan bagi tahu wartawan, jangan tulis, jangan isukan lah, jangan isu bab skandal ke ni, akan cakap hal kerja saja. Tapi lain pula jadi. Kalau ada orang yang mengatakan bahawa sebenarnya Annie sebagai seorang pelakon, macam dia sebut tadi lah, pelakon gosip ni perkara biasa. Jadi kenapa Annie nak melatah lebih-lebih sangat begini? Sedangkan tak adalah hal besar sangat isunya untuk sebagai seorang pelakon. Kenapa tu Annie nak terangkan? Boleh terangkan kepada mereka? Sebab saya rasa maruah saya. Sebab mereka buat hal yang saya tidak izinkan. Faham? Benda ni saya tak izinkan. Sebab memang dah dirancang kan? Yes, sebab benda dah dirancang. Benda dia dirancang dan sama-sama dipersetujui bersama dia, saya, Badul dan ada lagi lah rakan-rakan lain yang dengar, saksi semua. Maksudnya kalau Annie sebelum ni tahu yang benda ni bukan dirancang. Contohnya anda tak pernah merancang benda ni bersama. Tak ada persoalan. Tiba-tiba ada orang cakap mungkin Annie mungkin tak fikir sangat. Sangat. Mungkin orang yang main school, main teka, wartawan ni kerja lah. Ya, betul. Tapi sebab benda ni memang dah tahu, dah ada pernah berbincang. Tapi dan tak bersetuju, tapi jadi juga. Sebab macam saya kata, kalau wartawan nak tulis pasal saya dengan Badul ke dengan siapalah, kenapa tak dari dulu? Tak dari dulu? Tapi bila filem keluar pun nak keluar Yes. Benda ni kita nampak, kita boleh fikir, boleh nampak
Dan saya lagilah nampak sebab saya tahu. Saya kerja in production dengan diorang, saya bekerja dengan diorang, meeting dengan diorang selama setahun lebih menanti filem ni keluar. Saya bersama diorang meeting itu ini nak buat apa-apa semua berbincang. Saya sangat tahu. Sebab So, tu saya tahu Annie marah, tapi Annie tak risau ke kalau benda ni dipanjangkan, tetap membantu filem Richard tersebut, iaitu filem Victorious Secret untuk berjaya? Ataupun Annie tak kisah, memang mengharapkan filem untuk berjaya, tapi tak puas hati dengan caranya? oh yes, bagi saya berjaya tak berjaya tu hak dia, rezeki dia. Dia berjaya pun untung dia dapat, dia tak berjaya ke dia susah pun kita tak ada masalah. Tapi sebagai seorang pelakon dalam filem tersebut, mestilah mengharapkan berjaya juga kan? Kalau orang kata berjaya tu alhamdulillah lah kan. Tapi kita tak dapat apa pun. Cuma kita adalah nama begitulah. Tapi bagi saya kalau dia berjaya itu rezeki dia. Kan? Kita nak petikaikan nanti dia berjaya tak berjaya. Kita siapa dia siapa? Betul tak? Itu kerja dia. Jadi sekarang ni kan, macam ini kan, apa yang Annie harapkan sebenarnya daripada Richard? Okey. So, nampak gayanya macam Annie ada cerita saya bukan badul, bukan pelakon lain, bukan pengarah, kan, yang Annie marah. Annie marah kerana ada orang tak menunaikan janji dia dalam untuk mempromosikan filem ni dengan cara yang betul. So maknanya Annie punya marah tu lebih kepada penerbitnya sendiri, Betul. iaitu Richard Ang kan. So apa yang sebenarnya Annie harapkan? Cover report dah buat. Okey, saya buat cover report. Dalam cover report pun saya ada cakap, saya ada akan buatlah cakap untuk dia buat permohonan maaf secara terbuka. Dan benda ni saya ada bukti Saya ada bukti WhatsApp. Saya ada bukti saksi. Memang dia berjanji tidak akan isukan benda skandal dan nikah kahwin. Tetapi benda ni terjadi. Jadi saya tahu memang ni rancangan lah. Saya cakap daripada awal tadi, ini memang plan dia. Tapi kita tetap argue. So saya nak dia buat permohonan maaf secara terbuka lah. Kerana mohon maaf Kerana ni rancangan dia. Menggunakan saya, menggunakan maruah saya tanpa dia fikir saya pun ada family. Apa tak terkejut ke orang tua saya, kan, tengah tak sihat. Adik-beradik saya bertanya apa saya nak jawab, kan. Kena fikir kita nak buat sesuatu, kita ada otak. Dia pun dah tua dah, bukannya dia budak-budak. Dia lagi berilmu, dia lagi berakal. Tetapi kenapa dia sengaja buat? Saya tak tahu motif dia apa. Wallahualam, macam saya cakap tadi, kalau ni ikutkan dia lebih boleh fikir, kan. Tapi itulah saya kata, sebab kalau kita tengok secara daripada awal, benda ni berjalan sampai ke hari ni yang terjadi seperti sengaja. Itulah yang saya nampak. Ini dah berhubungan dia sebelum ni Maksudnya dalam 2-3 hari ni dah berhubungan dia. Semalam, kemarin ada selepas adalah dia WhatsApp saya segitu-gitu, biasa-biasa. Tapi tak dapat mencapai apa persefahaman. Sebab saya masih bertanya dengan dia kenapa buat, tapi bila saya tanya soalan tu dia berpaling, dia tukar topik lain. Saya tanya lagi, kenapa buat juga sampai saya screenshot bukti yang dia janji dengan saya tanya kenapa buat juga, dia tak jawab. Dia jawab tapi dia jawab benda lain. Dari situ saya nampak saya tak tahu dia nak pusing ke, dia tak nak mengaku kenapa. Sedangkan memang dah ternyata jelas. Dia yang buat, kau yang atur. Jadi berapa lama Annie sanggup tunggu untuk dapatkan permohonan maaf tersebut? Dan kalau katakanlah permohonan tu tak dibuat juga, apa tindakan lanjut daripada Annie? Adalah tindakan selanjutnya saya akan buat. Saya dah ada planning, insyaAllah. Melibatkan undang-undang ke tidak? Cara cakap tu macam benda lain je. Mesti melibatkan undang-undang. Sebab kita pun ada kita punya law dan cara kan. Sebab dia dah sampai tahap macam ni dia buat. Saya pun saya rasa saya dah bekerja sama dengan dia, tak ada masalah. Daripada setahun yang dulu saya merealisasikan filem ni, saya ikut macam mana nak buat. Cuma saya minta satu saja, jangan gunakan hak peribadi saya untuk gosip murahan macam ni. Saya minta yang tu je, yang lain semua saya ikut. Nak buat, kalau ikut promosi kita sebelum ni 3-4 tempat. Tetapi tak jadi, saya tak tahu kenapa. Dia skip benda tu, dia hanya buat malam 13. Kalau seikutnya kita punya perbincangan, kita ada nak buat di Kelang, kita nak buat di Penang. Road tour lah. Road tour, yes. Dan Annie dah bersetuju pun dengan itu? Dah bersetuju. Yes, betul. Saya ikut dia punya tu, saya cakap okey, saya yang urus. Sebab saya masih pegang jawatan, saya masih ada tanggungjawab, saya assistant PM. Sebab PM tu pun dah tak ada dah. Jadi saya buat kerja sikit-sikit lah, saya membantu. Tapi di akhir-akhir last minute, tiba-tiba dia cakap tak jadi. So kita ikut je lah, okey lah, tak apalah. Nak buat satu tempat 13 hari bulan, okey lah. Lagi okey, kita lagi senang kerja, tak kisahlah. Tapi cuma saya tak dapat hadir sebab masalah keluarga kan. Berapa lama nak tunggu tu permohonan maaf tersebut? Secepat mungkin, kalau boleh saya nak dalam minggu ni.
seminggu ni dah sebab benda pun filem pun tengah berjalan kan, tak ada masalah pun. So kalau boleh dalam minggu ni saya nak dia buat benda tu. Okey, jadi bila isu ni ada perselisihan faham dengan penerbitnya sendiri, adakah ini akan lepas ni menghalang Annie sendiri untuk mempromosikan filem ni? Ke macam mana? Atau macam mana? Ataupun dah tawar hati lah sebenarnya, atau akan buat juga demi kawan-kawan yang lain untuk memasakkan filem Kalau ni? awak tengok saya punya TikTok, saya dah promosi setahun yang dulu. Saya seorang yang buat. Artis-artis lain buat jugalah. Tetapi kita tidaklah menekan sangat kepada diorang sebab saya tahu saya lead. Okey? Saya seorang buat. Kalau sekarang saya rasa saya tak buat pun, kalau you all scroll daripada dulu saya duk buat yang sebelum-sebelum ni berbulan-bulan daripada tahun lepas, saya jenis suka buat video kan. Apa-apa semua Victoria saya promosi. Kalau nak kata saya tak buat kerja lah. Tak bagus. Maksud saya selepas ini macam mana pula? Selepas ni saya macam biasa, saya tetap buat. Tapi kalau nak ikut hari-hari nak buat tu nak buat ni, taklah, kot filem pun dah keluar, tak ada masalah. Kita punya KPI, kita perjanjian hari tu kita kena promote sebelum filem keluar sebab untuk war-warkan benda ni, betul tak? Dah keluar ni tak ada masalah dah. Satulah akhir lah mungkin. Sebelum ni nampak Annie punya Instagram public. Tapi bila isu ni jadi semalam selepas Annie mengamuk tu lah. Sebab panjang cerita dia dekat dia punya IG story kan. Cerita ni sampai di pick up oleh rakan-rakan media yang lain. Dan hari ni tutup pula. Tutup sebentar. Kenapa tu? Adakah ramai mengganggu ke? Ada jugalah. That's why saya cakap benda-benda ni efek kepada saya. Sebab tu saya marah. So kadang saya nak kata kita nak buat sesuatu, berfikirlah, fikir hidup orang, jangan selfish, betul tak? Saya ada keluarga, saya ada kawan-kawan, saya ada fan saya walaupun saya tidaklah glamour mana. Tapi orang terlalu banyak duk tanya macam mana saya nak jawab? Mampu ke saya nak jawab satu, saya nak explain, betul tak? Hanya kerana orang lain punya yang kerja orang lain yang buat jahat tu, saya yang kena nak tepis. So saya stop, saya tutup sekejap. Memang disebabkan oleh gangguan-gangguan komen yang kurang baik lah. Ya. Banyak sangat bertanya. Kita bukan kenal semua, kadang fan kan. Takkan kita nak berjawab satu, nak explain, nak layan dia. Bukan kata kita sombong. Pressure jugalah sebenarnya. Pressure sangat. Ada tekanan jugalah sekarang ni. Sangat. WhatsApp tak payah cakap lah. Kalau boleh tukar nombor, saya nak tukar dah. Ini anak pun dah besar. Family pun agak ni kan. So macam saya kesulitan. Ayah kita tahu tadi memang dia terasa dah terkena. So yang lain-lain macam mana? Ada juga adik-beradik saya semua tahu. Tu yang ada kawan saya, sepupu saya, semua bertanya lah. So saya cakap phone ni kalau boleh tukar nombor pun nak tukar dah. Nak hilangkan diri sekejap. Memang mengganggu sangat kehidupan harian ya. Ya, sangat mengganggu. Ini so akhir lah ini mungkin saya tanya satu benda. Yang pertama sekali, cerita tu tak benar ya. Yes. Anda tak pernah berkahwin ataupun tak pernah menjadi girlfriend kepada Era Badul? Saya anggap dia macam bapa saya. Jadi tak pernah Saya anggap dia macam bapa saya. Macam mana secara logiknya orang nak kata saya suka dekat dia. Oh my god. Ini tak ada masalah dengan filem tersebut. Dengan kru-kru lain. Ya. Sekarang kita faham hanya dengan penerbit. Betul Betul. Jadi apa yang kalau boleh lah nak cakap pada Richard sekarang, sebab dia macam awak kata dia mengelak nak menjawab dalam ni. Ya. So mungkin boleh tanya secara public, apa yang awak nak cakap pada Richard? Apa yang awak perlukan daripada dia sekarang ni? Saya tak ada apa nak cakap. Sejujurnya saya cakap apa yang you rancang, apa yang you janji, sepatutnya you kotakan lah. You tidak jadi penipu sebegini sehingga you menggunakan maruah saya untuk membuat gosip murahan untuk melariskan produk you. Bagi saya tak kena dan memang sangat-sangat menipu sebab perjanjian ada kan. Kita berjanji, janji pada WhatsApp ada, janji mulut ada. Tidak akan buat tetapi you buat juga. You yang bagi tahu mungkin dekat tim-tim semua, isukan benda ni. Isukan. Macam you all tulis, I faham. Tapi maksud I kenapa isukan skandal nikah kahwin? Sebab perjanjian cukup cakap hal kerja, cerita pasal syuting, macam mana kita kat sana, set, itu cerita hal kerja saja perjanjian. So saya rasa saya harap juga daripada pihak Richard untuk buat permohonan maaf secara terbuka. Kalau you rasa you tak salah dan you yakin dengan filem ni, tak perlu takut. Tak perlu guna gosip murahan macam ni. Kita kena yakin dengan produk kita, baru kita boleh berjaya, baru kita boleh orang kata laris. Yakin. So itu sahaja sebenarnya daripada Annie. Jadi untuk anda yang mungkin masih lagi kurang jelas, sebenarnya mudah saja. Perjanjian Annie bersama dengan penerbit Victoria's Secret, filem yang baru keluar sahaja semalam, Richard Ng, adalah simple, mudah.
jangan gunakan gosip panas, minta tolong pihak media. Dan untuk anda yang di luar sana sebenarnya, pihak media sebenarnya, kalau berbincang baik dengan kita orang, tak nak gosip-gosip panas dikeluarkan, kami takkan buat, kami takkan tanya. Jadi isu yang asalnya berlaku tu kerana tiada larangan. Jadi kami tanya berdasarkan apa yang kami tahu, dan era baru pun dah menafikan. Jangan salahkan media pula ya tiba-tiba. So hari ni Annie dah terangkan sendiri. Ini terima kasih banyak. Ada chance ke kita nak pergi tengok sama-sama Victoria's Secret ke tak nak tengok dah? Ada masa boleh tengok. Boleh tengok tetap tengok juga InsyaAllah. Kita buka satu bisnes yang melibatkan pakaian dalam wanita. Pakaian dalam? Better kau bincang dulu dengan Tok KK. Awak tak ada benda lain ke nak berniaga? Tak payahlah jadi ketua kampung kalau tak berani nak bertindak. Letak je jawatan. Tok yang suruh orang serang saya sebab Tok tak suka saya kan? Semua kuasa kan kat tangan abang. Apa yang pening sangat?